Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Hidayu binti AB Rahman. Hari ini saya akan membuat perbincangan berkenaan tajuk pengaruh ICT terhadap kehidupan masyarakat Malaysia pada masa kini di bawah subjek MPU 3183 iaitu penghayatan etika dan peradaban. Baiklah, mari kita mulakan dengan pengenalan. Okey, apakah itu ICT? ICT secara ringkas atau akronimnya adalah daripada perkataan Information and Communication Technology yang berbau maksud teknologi maklumat dan komunikasi, lebih dikenali sebagai ICT atau TMK dalam bahasa Malaysia. Saya juga ingin mendefinisikan teknologi itu sebagai pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, dan juga menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, komunikasi pula membawa maksud perhubungan secara langsung dengan perantaraan surat, radio, telefon dan lain-lain, di mana maksud komunikasi atau perhubungan dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya berkaitan komunikasi berhubung secara langsung dan ataupun dengan perantaraan menggunakan surat, radio, telefon dan lain-lain. Dia juga membawa erti mengadakan perhubungan melalui percakapan, perbincangan, bertukar-tukar pendapat dan lain-lain. Baiklah, seterusnya sebelum kita memulakan atau pergi secara mendalam berkenaan tajuk yang saya pilih hari ini, ingin saya mengajak anda semua untuk berfikir, adakah perkembangan teknologi ini sebenarnya banyak memberi kesan positif atau negatif kepada negara kita, dari segi ia membangunkan negara kita atau lebih kepada merosakkan sistem kenegaraan kita. Metodologi kajian yang saya gunakan untuk tajuk saya kali ini adalah berdasarkan yang pertama, sumber media masa, kedua adalah jurnal, ketiga sumber buku ilmiah, serta terakhir sekali adalah artikel akhbar bagi menyokong kajian yang saya lakukan bagi mengukuhkan pendapat atau info-info yang saya perolehi bagi tajuk yang telah saya pilih ini. Seterusnya, kita pergi kepada peranan dan fungsi ICT kepada masyarakat negara kita, di mana kita sedia maklum bahawa perkembangan ICT ini telah banyak memberi impak kepada individu dan masyarakat negara kita, di mana melalui fungsi dan peranan yang diberikan oleh ICT ini, kita telah menggunakan kemudahan yang diberikan untuk mengumpul data dan menganalisa data supaya menjadi maklumat yang lebih berguna untuk disimpan, contohnya melalui suara, grafik, teks dan animasi. Kedua, ia memberi impak kepada sistem pendidikan dan pengurusan negara. Ketiga, membantu meningkatkan ekonomi negara. Dan keempat adalah memberi penambahbaikan dalam sistem pengangkutan negara seiring dengan kemajuan globalisasi. Seperti yang anda lihat melalui gambaran yang saya kepilkan ini adalah antara 3 contoh yang saya ambil tentang evolusi teknologi yang berlaku bukan saja kepada negara kita, malahan kepada seluruh dunia, di mana pada gambaran pertama menunjukkan dari pada zaman dahulu hingga ke zaman sekarang bagaimana penggunaan setrika elektrik itu menjadi semakin memudahkan dan menjimatkan masa. Contohnya pada zaman dahulu mereka perlu menggunakan setrika besi dan meletakkan arang atau bara sebagai pemanas. Namun setelah revolusi berlaku, kemajuan ditingkatkan, munculnya setrika elektrik, dan ini memudahkan kerja menyenerika baju menjadi lebih praktis, pakaian terlihat lebih rapi dan kemas. Gambaran kedua pula daripada kemajuan penggunaan dapur untuk memasak, di mana pada zaman dahulu pada mulanya apabila ingin menyediakan makanan, orang-orang zaman dahulu menghidupkan api dan menyalakan unggun kayu untuk memasak. Kemudian mereka menjadi lebih maju dengan menggunakan kompor gas
di mana teknik yang mereka gunakan adalah dengan membeli minyak tanah untuk dijadikan bahan bakar bagi memudahkan mereka memasak. Tapi di sini dapat dilihat kos untuk mendapatkan atau membeli minyak bakar atau minyak tanah adalah sangat tinggi. Malah ia mengambil masa yang lama untuk menyediakan makanan dan meletihkan. Namun apabila negara menjadi semakin maju, wujudnya dapur gas atau dapur elektrik, kerja-kerja memasak menjadi lebih mudah. Mereka tidak perlu membazir masa, menunggu lebih lama untuk menyediakan makanan, dan makanan lebih cepat untuk dimasak dan lebih senang untuk disediakan. Dan ini juga menjimatkan masa. Dan contoh ketiga daripada gambaran ini adalah dari segi penggunaan atau pengumpulan maklumat. Pada zaman dahulu mereka menggunakan mesin taip di mana tiada skrin dan mereka perlu menaip satu-satu dan melihat pada kertas yang mereka taip sama ada penggunaan bahasa adalah betul atau tidak. Namun dengan adanya komputer, ia menjadikan kerja lebih mudah, maklumat lebih mudah diperolehi dan diakses. Penyalahan bahasa boleh dibetulkan dengan lebih terperinci, serta segala informasi yang diperlukan dapat diakses di hujung jari dan diperolehi daripada seluruh penjuru dunia. Sekarang kita pergi kepada faedah yang kita perolehi apabila menguasai teknologi maklumat ini. Pertama, membantu meningkatkan pengetahuan kerana maklumat diperolehi di hujung jari sahaja. Apa sahaja maklumat atau info yang kita perlukan dengan hanya satu taipan, semuanya akan terpapar di skrin layar komputer kita. Dan ini menjimatkan masa. Kedua, ia memperkasakan kemahiran diri di mana segala kerja-kerja praktikal yang kita tidak pasti atau untuk meningkatkan kemahiran diri, kita boleh mengakses melalui saluran-saluran yang disediakan seperti kemudahan video atau menonton YouTube. Ketiga, memudahkan komunikasi. Maksudnya memudahkan komunikasi di sini, jarak bukan lagi penghalang untuk sesuatu hubungan atau kerjasama dilakukan. Walaupun mereka berada pada jarak yang jauh, dengan adanya Google Meet, Zoom Meeting, ini memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan berkongsi maklumat bagi mencapai persetujuan dalam perbincangan yang mereka lakukan. Selain itu juga, ia membolehkan para belia untuk menambah kenalan dan rakan di seluruh dunia. Keempat adalah menambah pendapatan. Seperti kita sedia maklum, teknologi maklumat ini banyak membantu isi keluarga untuk mendapat pendapatan sampingan sebelum pendapatan sampingan dari selain kerja rutin biasa yang mereka lakukan di luar. Contohnya, mereka juga boleh menambah pendapatan melalui jualan online. Contohnya dengan penjualan yang dilakukan di atas talian melalui aplikasi yang sedia ada seperti Lazada, Shopee dan terkini adalah TikTok. Urusan jual beli ini akan meningkatkan juga ekonomi negara kerana pertukaran wang berlaku apabila pembeli atau pengguna membeli daripada penjual. Keempat adalah menjimatkan masa dalam pelbagai urusan. Apa yang dimaksudkan menjimatkan masa dalam pelbagai urusan ini adalah kerana sistem yang maju ini banyak aplikasi atau fail-fail yang dicipta untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pendidikan. Contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, di mana semua data hanya perlu dimasukkan dan semuanya akan tersusun rapi seperti apa yang anda inginkan. Jadi penyusunan data itu akan menjadi lebih produktif, efisien dan mudah dicari. Malah ia menjimatkan masa kerana maklumat yang diinginkan begitu mudah diperolehi di mana saja tanpa perlu bersusah payah untuk membawa sebarang fail atau buku, kerana maklumat boleh diakses hanya di hujung jari sahaja. Dan seterusnya, yang terakhir ialah meminta jadi diri yang unggul, kerana informasi yang diperolehi ini menyebabkan kita lebih yakin dengan maklumat atau info yang kita miliki untuk dikongsikan kepada orang luar, terutama apabila kita memberikan idea-idea
untuk melakukan penambahbaikan dalam sistem yang kita jalankan, terutama daripada segi kerja dan pendidikan. Seterusnya kita pergi kepada pengaruh positif ICT. Antara pengaruh positif ICT kepada masyarakat masa kini adalah ia memudahkan hubungan dan komunikasi melalui aplikasi dalam talian yang begitu banyak di media sosial seperti Facebook, Instagram dan terkini adalah TikTok, LinkedIn. Ia memudahkan para belia atau individu untuk berhubung dengan rakan-rakan yang berada jauh daripada mereka atau untuk menambah kenalan daripada dunia luar. Ini mengeratkan komunikasi dan hubungan antara individu ini walaupun mereka berada dalam jarak jauh. Mereka masih boleh lagi bertanya khabar, malahan boleh berkongsi maklumat mengenai budaya dan cara hidup mereka yang berada di luar daripada Malaysia. Kedua adalah proses penyebaran maklumat dan pencarian menjadi lebih pantas, terutamanya berkaitan dengan sistem pendidikan bagi penambahan ilmu, kerana dengan kemajuan yang semakin membangun, ia memudahkan para pelajar kita untuk mengakses maklumat menggunakan media sosial melalui jurnal-jurnal atau keratan akhbar yang hanya diperolehi apabila ditaip di muka layar komputer mereka tanpa perlu bersusah payah keluar dari rumah untuk pergi ke perpustakaan dan perlu meneliti buku ilmiah satu persatu untuk mendapat maklumat yang mereka inginkan. Malahan daripada segi kertas kerja atau kuis, ia menjimatkan dan mengalahkan proses bumi hijau kerana kurangnya penggunaan kertas, dan fail-fail itu hanya di-email kepada pelajar untuk memberi mereka latihan tanpa perlu bersusah payah seperti dahulu, di mana mereka perlu melakukan salinan atau fotokopi mengenai tentang latihan-latihan yang diberikan kepada pelajar. Sekarang hanya melalui email, pelajar dapat mengakses segala latihan yang diberikan kepada mereka, dan masa yang sama mereka boleh menghantar semula latihan yang diberikan tanpa melakukan pembaziran terhadap penggunaan kertas. Keempat adalah meningkatkan taraf ekonomi dan negara yang seperti saya katakan tadi. Bila penjualan secara online berlaku di mana terdapatnya permintaan demand daripada pengguna dan kepada penjual, pertukaran berlaku apabila mereka membeli barangan tersebut, dan duit daripada segi keuangan, duit yang dibayar untuk memberi barangan tersebut menyumbang kepada pembangunan taraf ekonomi negara kerana kuasa membeli hanya di hujung jari sahaja. Dan sekali adalah membantu masa kerja yang lebih produktif dan bersistematik dan serta teratur melalui sistem yang mereka perkenalkan. Seperti yang saya terangkan tadi, kerja akan lebih mudah, lebih pantas, malah menjimatkan masa. Dan seterusnya, ini adalah gambaran atau sedikit gambar rajah yang saya kongsikan mengenai pengaruh positif ICT, di mana yang pertama adalah gambar online shopping, iaitu pembelian atas talian untuk mereka yang tidak mempunyai masa, sibuk bekerja dan banyak masa dihabiskan di tempat kerja atau pejabat. Ini sangat memudahkan mereka, kerana jika mereka perlu membeli sesuatu, mereka hanya perlu mengakses kedai-kedai dalam talian, memilih barangan yang mereka inginkan, kemudian kredit akan ditolak daripada akaun peribadi mereka, dan pembelian barangan disahkan dan mereka hanya menunggu barangan sampai di rumah tanpa perlu membazir masa atau bersesak-sesak di supermarket atau mall. Ini sangat menjimatkan masa, dan masa rehat yang mereka perolehi dapat dihabiskan di rumah tanpa perlu mengeluarkan
memberikan sebarang keringat atau peluh untuk memberi barangan yang mereka perlukan. Semuanya hanya di hujung jari saja. Kedua adalah contoh keratan akhbar melalui ICT, iaitu dalam membantu pelaksanaan sistem pendidikan. Ini membuktikan ICT ini memberi impak dan kesan positif kepada pelajar, di mana pelajar akan lebih aktif dan produktif kerana dengan kemajuan dari sistem pendidikan ini, semua maklumat yang mereka inginkan mereka boleh akses melalui online tanpa perlu bersusah-susah payah untuk pergi ke perpustakaan mencari buku dan membawa buku yang berat untuk dijadikan rujukan di dalam kelas. Ini sangat memudahkan dan ada juga yang menggunakan penggunaan tablet dalam mengakses subjek pelajaran yang mereka pelajari dalam kelas, dan ini memudahkan pelajar mengakses maklumat yang diberikan oleh guru dan mencari ilmu tambahan mengenai sesuatu subjek yang diberikan oleh guru mereka. Dan gambar seterusnya adalah contoh-contoh media massa atau sosial yang terdapat serta digunakan di seantero dunia, iaitu Meetup, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram dan Pinterest serta TikTok. Sekarang kita pergi pula kepada pengaruh negatif ICT. Di samping pengaruh-pengaruh positif, pasti terdapat juga negatifnya, kerana dengan kemajuan ICT ini, ia membuka ruang kepada berlakunya jenayah cyber seperti penyebaran berita palsu, iaitu fake news, menimbulkan fitnah kerana berita-berita yang tidak sahih, hadis palsu, skamer, pencurian data, penyebaran virus dan lain-lain. Kejadian ini boleh menjurus dan mengancam keselamatan individu, masyarakat dan negara jika tidak dikekang sejak awal lagi. Kerana golongan yang melakukan jenayah cyber ini selalunya adalah golongan dan profesional, dan betapa pentingnya untuk pengguna internet mempunyai software atau security bagi memastikan maklumat peribadi mereka terkawal dan tidak disalahgunakan oleh mereka yang melakukan jenayah cyber ini. Kedua adalah kurang bersosial secara terbuka dan menyebabkan nilai etika dapat-dapan berkurang. Maksudnya di sini kerana sibuk dengan gadget, sibuk dengan kerja, yang memberi kesan yang negatif kepada perhubungan seharian masyarakat, kerana mereka tidak lagi menghabiskan masa di hujung minggu dengan berkumpul dan menjalankan aktiviti-aktiviti luar bersama rakan-rakan yang lain, kerana mereka lebih selesa berada di rumah dengan gadget mereka dan menghabiskan masa bersama gadget mereka tanpa mempedulikan hal-hal yang berlaku di luar. Mereka tidak lagi hidup secara sihat dengan melakukan aktiviti-aktiviti seperti bersenam atau menyertai majlis keramaian. Ini adalah sangat tidak baik dalam jangka masa panjang bagi memastikan hubungan harmonis antara masyarakat itu kekal. Ketiga adalah produktiviti mungkin boleh berkurang dan tanggungjawab akan terabai. Maksudnya akibat terlalu banyak menghabiskan masa di internet, ini boleh menyebabkan kecanduan internet berlaku, terutamanya jika mereka atau individu itu menggunakan media sosial seperti permainan video game, Facebook dan sebagainya. Penggunaan ini menyebabkan mereka kurang berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling dan lebih selesa menghabiskan masa di internet sahaja, hingga kadang-kala mereka tidur lewat atau tidak tidur langsung, dan ini boleh menyebabkan mereka lambat untuk bangun ke tempat kerja atau menghadirkan diri untuk sesi persekolahan, menyebabkan badan menjadi letih, penat dan kurang fokus. Untuk para pekerja juga, mungkin ia boleh
menyebabkan berlakunya produktiviti kerja menurun, tindakan disiplin diambil dan boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan. Di sini saya ingin kongsikan kes jenayah cyber yang berlaku, statistik kes jenayah cyber yang berlaku melalui kajian dari Januari hingga Mac 2019, di mana negara kita iaitu masyarakat Malaysia mengalami kerugian sebanyak 67.6 juta dan sebanyak aduan yang dilaporkan sebanyak 2,207 aduan yang dilaporkan kepada pihak polis atau pihak berkuasa. Dan antara kes-kes jenayah cyber ini adalah melibatkan penipuan panggilan, kes jenayah cyber komersial dan pinjaman yang tidak wujud, African scam serta penipuan belian dalam talian, di mana kerugian yang dilaporkan adalah melalui penggunaan atau penyelipan kad kredit, penyalahgunaan data, penipuan secara online, dan juga panggilan palsu. Dan ini adalah gambar rajah mengenai kesan-kesan negatif ICT kepada masyarakat kita. Di gambar pertama kita boleh lihat di mana animasi ini menunjukkan bahawa individu ini terlalu fokus dengan melayari internet hingga tidak sedar masa berubah daripada malam ke siang, di mana mereka boleh keluar dan melakukan aktiviti hujung minggu dengan melakukan senaman atau berjalan-jalan untuk mengurangkan stres, tapi individu lebih rela menghabiskan masa yang panjang di depan komputer hingga tidak tidur dan menyebabkan kemerosotan kesihatan dan tanggungjawab harian terabai. Gambar yang kedua mengenai satu keluarga yang begitu sibuk dengan gadget masing-masing, di mana ibu dan bapa sibuk dengan kerja sehingga membawa kerja balik ke rumah, dan anak-anak pula sibuk dengan gadget, mungkin bermain game atau melihat video, sehingga komunikasi dalam keluarga semakin berkurang dan hubungan keluarga mungkin akan menjadi renggang. Gambar yang keempat menunjukkan gambaran bahawa individu berkenaan stres, sedih, kecewa kerana pengaruh media sosial seperti Facebook, Instagram, mungkin berlakunya pembulian cyber, penyalahgunaan data maklumat yang telah dicuri oleh penjenayah cyber ini, ataupun penipuan secara online berlaku sehingga menyebabkan mereka berasa stres dan terbeban dengan penggunaan internet ini. Dan gambaran keempat adalah bukti bagi mengukuhkan lagi perkara negatif yang berlaku akibat pengaruh ICT kepada masyarakat kita, di mana ancaman jenayah cyber semakin meluas dan berleluasa kerana skamer semakin banyak dan semakin bijak menggunakan kemajuan teknologi untuk mengambil kesempatan kepada individu dan masyarakat, dan jika ini tidak dikekang dan berterusan, ia mungkin boleh menyebabkan ancaman kepada individu, menimbulkan salah fahaman atau menyentuh isu-isu sensitif perkauman, salah menyalah berlaku dan menyebabkan institusi negara mungkin boleh terancam atau runtuh. Di sini saya ingin berkongsi statistik daripada utusan Malaysia mengenai bilangan pengguna internet di Malaysia. Bagaimana penggunaan ini memberi impak kepada masyarakat Malaysia, dan dapat dilihat daripada statistik ini bahawa bilangan pengguna itu semakin meningkat dari tahun ke tahun tanpa sebarang penurunan. Iaitu pada tahun 2015 terdapat sebanyak 20.68 juta pengguna
dan setelah beberapa tahun iaitu tahun 2018 ia meningkat kepada 21.93 juta pengguna dan sekali tahun lepas di mana peningkatan mencapai kepada 23 hingga 23.41 juta bilangan pengguna internet di Malaysia. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan belia atau masyarakat sekarang semakin tahu betapa pentingnya penggunaan internet dalam kehidupan mereka dan menyebabkan bilangan pengguna internet di Malaysia meningkat dan ini menyumbang kepada statistik yang telah dibuat oleh Utusan Malaysia ini. Jadi, ingin saya tarik semula anda semua di sini bagi membezakan bagaimana ICT ini telah mempengaruhi kehidupan seharian individu dan masyarakat negara kita, di mana melalui gambar yang saya kongsikan di sini, jika dibandingkan zaman dulu dan zaman sekarang adalah sangat-sangat berbeza, di mana zaman dulu kebanyakan masa kita sebagai individu dan masyarakat lebih banyak memberi masa kepada pergaulan sosial dan secara berkelompok apabila kita mempunyai lebihan masa, contohnya dengan melakukan aktiviti luar bersama kawan-kawan, bermain, bersenam atau menyertai bacis-bacis keramaian. Namun bila negara semakin maju seiring dengan kemajuan teknologi dan maklumat ini, perkara-perkara yang sering dilakukan pada zaman dahulu ini semakin dilupakan. Malah individu dan masyarakat ini lebih selesa duduk berseorangan secara individu dan banyak menghabiskan masa dengan gadget dan internet yang mereka perolehi tanpa melakukan sebarang komunikasi dengan rakan-rakan atau masyarakat sekeliling. Mereka lebih suka atau gemar menghadap telefon bimbit atau telefon riba dan sebagainya dengan melakukan aktiviti contohnya seperti mengupdate info terkini di Facebook, mengupdate rutin harian di Instagram hanya demi mencapai like dan perhatian daripada orang yang mereka tidak kenali, dan ini sangat tidak baik kepada perkembangan etika dan peradaban kita. Jadi kita perlu melakukan sesuatu untuk mengelakkan kejadian ini dari terus berlarutan di dalam masyarakat kita. Dan akhir sekali kesimpulannya, keseimbangan perlu dicari kerana terdapat banyak kesan baik dan buruknya kepada masyarakat kini. Pemantauan perlu dilakukan dengan melibatkan pihak berkuasa seperti PDRM, SKM dan forensik komputer, terutamanya untuk menangani jenayah cyber yang semakin kerap berlaku, dan hukuman perlu diberikan kepada jenayah salah laku cyber ini. Seterusnya, masyarakat juga perlu bekerjasama dalam memikul tanggungjawab bagi memantau akses internet ini selari dengan kemajuan teknologi dan komunikasi. Akhir sekali, pihak atau badan yang berkenaan boleh menganjurkan aktiviti dengan menjalankan kempen kesedaran supaya individu dan masyarakat akan lebih beretika dalam mengikuti perkembangan arus teknologi maklumat dan komunikasi ini, dan keselamatan adalah lebih terjamin. Berikut adalah rujukan yang saya ambil untuk mengukuhkan maklumat bagi tajuk yang saya pilih. Terima kasih kerana memberi masa anda. Bye.